Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UMS Prihatin dan salam UMS Kampus Rahmah. Yang saya hormati Puan Salimi Jemon selaku pensyarah bagi subjek dinamika perburuhan dan isu-isu kontemporari. Seterusnya rakan-rakan pelajar sekalian. Baik. Hari ini saya akan membentangkan tentang video refleksi saya yang bertajuk apakah hubung kait antara polisi perburuhan dengan aspek pengetahuan dan kemahiran pekerja yang relevan dengan keperluan revolusi industri 4.0. Baik, dalam video ini kita akan lihat apakah polisi perburuhan yang menepati revolusi industri 4.0 ini. Seterusnya kita akan kupas apakah yang dimaksudkan dengan revolusi industri 4.0 dan bagaimana revolusi industri ini mempengaruhi budaya buruh di negara Malaysia kita. Baik, dalam video ini juga kita akan lihat bagaimana aspek pengetahuan dan kemahiran pekerja yang relevan ini mampu memenuhi keperluan revolusi industri 4.0 khususnya dalam dasar perburuhan di Malaysia. Baik, pertama sekali jom kita lihat dan fahami apakah yang dimaksudkan dengan revolusi industri 4.0 yang menjadi latar belakang kepada perbincangan kita pada hari ini. Apabila kita bercakap tentang revolusi industri, apa yang seringkali kita fikir adalah peralihan daripada revolusi industri pertama sehinggalah kepada revolusi industri 4.0, di mana itulah revolusi industri yang telah berlaku dalam kalangan masyarakat dunia sekarang ini. Tetapi bukan itu yang hendak saya ketengahkan. Apa yang hendak saya tekankan adalah apakah sebenarnya kesan yang berlaku di setiap peralihan revolusi industri ini kepada masyarakat industri itu sendiri. Tidak dinafikan bahawa di setiap peralihan revolusi industri ini mempunyai pencapaian dan kemajuan yang tersendiri. Tetapi kita melihat kepada apakah sebenarnya yang akan kita hadapi kepada revolusi industri 4.0 di era kini, melihat kepada situasi negara dan juga dunia yang sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, menekankan kita untuk menggunakan teknologi maklumat itu secara maksimal untuk digunakan dalam kehidupan seharian dalam pelbagai aspek. Melihat kepada perkara tersebut, kita sebenarnya perlu bersedia. Apakah sebenarnya yang akan datang di masa hadapan? Apakah revolusi yang akan kita depani? Sekiranya kita tidak bersedia daripada sekarang, kita pastinya akan menjadi masyarakat yang ketinggalan di masa hadapan. Dan tidak mustahil sebenarnya revolusi industri ini akan bergerak sejajar dengan peredaran zaman. Di masa hadapan, pasti ada lagi revolusi industri yang akan datang. Pasti banyak lagi pencapaian-pencapaian dan penemuan yang baru yang mana akan digunakan dalam industri dan juga aspek kehidupan yang lain. Dan itulah sebenarnya kita sebagai masyarakat perlu bersedia kepada revolusi industri ini agar kita tidak menjadi masyarakat yang jauh ketinggalan. Tidak kira dalam berbagai aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek sosial dan sebagainya. Kita perlu bersedia agar cabaran yang akan kita hadapi ini akan menjadi kemampuan kepada kita di masa hadapan. Namun persoalannya, bersediakah kita? Revolusi perindustrian keempat akan mengubah cara dan memberi kesan ke atas semua aspek kehidupan rakyat Malaysia. Cara kita bekerja dan berkomunikasi yang merupakan teknologi baharu yang menggabungkan dunia fizikal, digital dan biologi. Dasar 4IR negara berpaksikan kemanusiaan bagi memanfaatkan peluang pertumbuhan dan menangani risiko yang wujud akibat daripada 4IR. Pendekatan keseluruhan negara dasar ini akan meningkatkan kualiti hidup dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, meningkatkan keupayaan tempatan untuk menguasai 4IR dalam semua sektor, menggunakan teknologi untuk mempertingkat pemeliharaan integriti ekologi, tiada siapa yang akan tertinggal, memanfaatkan peluang pertumbuhan yang diwujudkan oleh 4IR serta ekosistem yang kondusif untuk mendepani cabaran 4IR demi membina kepercayaan dalam masyarakat digital yang inklusif. Mempersiapkan rakyat dengan pengetahuan dan set kemahiran 4IR, membina negara yang mempunyai ketersambungan melalui pembangunan infrastruktur digital, menyediakan peraturan yang sesuai untuk keperluan masa hadapan, mempercepat inovasi dan penerima gunaan teknologi 4IR. 10 sektor utama akan diberi tumpuan iaitu 1. Pembuatan, 2. Pengangkutan dan logistik, 3. Penjagaan kesihatan, 4. Pendidikan, 5. Pertanian, 6. Utility, 7.
kewangan dan insurans. 8. Perkhidmatan profesional, saintifik dan teknik. 9. Perdagangan borong dan runcit. 10. Pelancongan. Dan 6. Sektor sokongan akan memberi manfaat kepada rakyat dan mencipta peluang pertumbuhan sosioekonomi yang baharu kepada negara. Dasar 4 IR negara merupakan dasar yang menyeluruh. Oleh itu, dasar peringkat sektor dan dasar teknologi khusus yang lain akan dijajarkan dengan dasar 4 IR negara. Ini akan memastikan kesediaan negara secara bersepadu untuk menguasai revolusi perindustrian ini dan meningkatkan daya saing negara seiring dengan gangguan teknologi. Pertama sekali, apa yang perlu kita fahami adalah peredaran zaman yang membawa kita bergerak seiring dengan arus modernisasi telah melahirkan 1001 perubahan terhadap platform pekerjaan masa kini. Ditambah pula dengan penemuan dan pembangunan yang berlaku daripada revolusi industri pertama 1.0 sehingga revolusi industri 4.0 telah membawa kita sebagai masyarakat industri ini kepada kemajuan sesebuah tamadun manusia masa kini. Melihat kepada perkara tersebut, kita sebagai masyarakat perlu bersedia akan sebarang perubahan yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kerana perubahan ini akan terus berlaku dalam pelbagai aspek, tidak kiralah aspek ekonomi, sosial dan sebagainya. Apabila bercakap soal upskilling dan reskilling, saya ingin memetik kata-kata daripada Matthew Seligman yang mana menyebut, your organizations is moved by the skills that you have. The evolution of individuals in a company ultimately translate to the evolution of a company. Daripada kata-kata Matthew ini, kita dapat lihat bahawa sesebuah organisasi itu digerakkan oleh kemahiran yang anda miliki sebagai pekerja. Evolusi individu yang berlaku dalam sesebuah syarikat akhirnya membawa kepada evolusi syarikat tersebut. Jadi apa yang cuba disampaikan oleh Matthew ini adalah kepentingan sesebuah kemahiran itu dalam diri seseorang, khususnya pekerja. Lalu apakah korelasi topik kita hari ini dengan keadaan latar belakang yang saya sebutkan tadi? Hari ini semakin banyak penggunaan mesin yang terlibat dalam tenaga kerja dan bekerja berdampingan dengan manusia. Satu infografik yang dikeluarkan oleh Bongo pada tahun 2018 telah menunjukkan bahawa pada tahun 2018 tempat kerja terdiri daripada 71% manusia dan 29% mesin. Dalam 4 tahun ke depan, bagaimanapun diramalkan bahawa robot akan mengambil lebih dari 42% tugas di tempat kerja, sementara manusia akan mengisi 58% dari keseluruhan tugas. Melihat kepada perkara tersebut, seseorang individu tersebut perlu terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat jika mereka ingin bukan sahaja dapat bekerja, tetapi juga untuk kerjaya yang memuaskan dan bermanfaat. Bagi sesebuah organisasi, strategi upskilling dan reskilling ini akan menjadi sangat penting untuk mencari bakat yang diperlukan dan untuk menyumbang kepada pendekatan yang bertanggungjawab secara sosial terhadap masa depan pekerjaan.